Saya merupakan seorang murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Bukit Arif Selangau. Hari ini saya akan berfungsi dengan kawan-kawan tentang bahan bacaan yang saya gemari dan minati. Antaranya adalah bahan buku jenis fashion, bahan buku bukan jenis fashion, bahan buku bukan seperti artikel, poster, dan komen. Dari 5 bahan ini, saya lebih mengemari bahan buku jenis fashion dan saya memilih cerita rakyat yang bertajuk Burung Ajaib. Mengapa saya memilih cerita ini, kawan-kawan? Mari kita lihat sama-sama intipati cerita ini. Jom. Buku yang saya pilih ini membawa judul Burung Ajaib. Buku ini telah dikarang semula oleh Dina Alifiati Fasabat yang lahir di Jakarta dan dicetak pada tahun 2016. Muka surat buku ini adalah sebanyak 51 dan setebal 28 cm. Apa yang menariknya buku ini, kawan-kawan? Buku ini menarik kerana menampilkan watak dan perwatakan dalam kehidupan hewan-hewan belantara. Watak utama dalam cerita ini ialah Raja Pelandot yang merupakan raja di 5 negara itu. Raja Pelandot disifatkan sebagai raja yang bertanggungjawab dan amat prihatin akan masalah rakyatnya. Selain itu, terdapat juga watak ramah-ramah yang sanggup berkorban untuk kerajaan dan suka membantu. Di samping itu, kelima cerita ini telah dibantu oleh watak burung murai yang juga sanggup mengorbankan diri demi kesejahteraan semua rakyat jelata sehingga menyebabkan fizikal pada dirinya sehingga kini. Dikatakan kaki si burung murai tidak dapat lurus hingga sini. Kawan-kawan, setelah melihat beberapa watak penting itu tadi, saya rasa kawan-kawan sudah tentu dapat meneka jalan cerita ini, kan? Alkisah cerita ini mengisahkan tentang kehidupan di dalam hutan yang dipimpin oleh Raja Pelandot. Pada awalnya harmoninya, namun ditimpa masalah setelah kemarau tiba. Makanan dan minuman semakin berkurangan. Lalu, Raja mengumpulkan rakyat jelata untuk membincangkan masalah ini. Ahli nuju mendapat alamat bahawa kerajaan manusia yang aman telah menggunakan beragam tutur untuk menyelesaikan masalah alam. Segala yang dipinta akan termabur. Oleh itu, Raja Pelandot berkenan untuk mendapat burung ajaib itu. Satu persatu rakyatnya disoal untuk mohon bantuan, namun tiada yang sanggup tampil menjadi utusan ke seberang laut kerana risau akan bahaya. Setelah lama bincang, akhirnya Ratu Kupu-Kupu setuju untuk menjadi utusan. Keberanian rakyat Kupu-Kupu telah menyelamatkan kerajaan Raja Pelandot. Mereka lalu mendapat telur burung tersebut di seberang laut. Adakah mereka berjaya membawa pulang telurnya, ya kawan-kawan? Ya, mereka akhirnya berjaya, namun terdapat halangan kecil ketika membawa telurnya pulang. Namun, kerana sikap kerjasama dan kesepakatan, sebesar apapun masalah pasti akan dapat diatasi. Bagaimana pula dengan nasib telur itu? Bagaimana akan menetas? Segalanya terjawab apabila si burung murai mengorbankan dirinya untuk mengerang telur tersebut sehingga menetas. Kaki si burung murai bengkok sehingga kini kerana telah mengerangkan telur burung ajaib tersebut. Telur akhirnya menetas. Raja Pelandot dan rakyat jelata amat merasa gembira. Hujan pun turun menyuburkan tanam-tanaman. Kerajaan Raja Pelandot kini tidak lagi kekurangan makanan dan minuman. Dengan adanya burung ajaib itu, mereka selamat dan hidup aman damai. Berkat kerjasama dan kesempatan antara semua pihak, kerajaan Raja Pelandot telah kembali seperti sedia kala. Tuntasnya, kawan-kawan, atas sebab inilah saya memilih cerita ini sebagai resensi kerana pengajaran dalam cerita ini mendatangkan kesedaran yang tinggi dalam membentuk kepribadian murid. Sikap kerjasama ini amat penting bagi memelihara sesebuah hubungan atau institusi. Saya mengakhiri resensi ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi: pergi ke pekan membeli jamu, singgah sebentar membeli ikan. Rajin membaca bertambah ilmu, nescaya hidup mencapai keberkatan. Membaca jambatan ilmu. Sekian, terima kasih.